Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ni kita nak bincang latihan minda 1.2. Masih lagi modul 1, pengenalan kepada peakonan. Okey, soalan pertama ialah terangkan sebab Luca Pacioli digelar sebagai bapa peakonan. Okey, nama Luca Pacioli ni sangat biasa kita dengar. Okey, nama Luca Pacioli ni. So, apa sebab dia gelar sebagai bapa peakonan? Okey. Okey, Luca Pacioli, Fra Luca Pacioli Bartolomeo De, atau nama singkatannya Luca Pacioli, merupakan seorang ahli matematik berbangsa Itali. Beliau diberi gelaran bapa peakonan kerana beliau merupakan orang yang pertama menyebarkan ilmu pengetahuan tentang sistem catatan bergu. Okey, jawapan kat sini adalah orang yang pertama menyebarkan ilmu pengetahuan tentang sistem catatan bergu. Okey, itu jawapan dia. Okey, yang ni buku ni menerusi buku matematiknya Summa di Arithmetic. Okey, Geometria Proportionalita. Okey, nama dia. Okey, itulah dia punya tu sistem catatan bergu ni yang kita belajar debit dan juga kredit. Okey, itulah sistem catatan bergu. Okey, debit sebelah kiri, kredit sebelah kanan. Okey, yang dicipta oleh Luca Pacioli, iaitu orang Itali. Okey, yang lahir, okey, orang Itali. Okey, ini wajah dia lah. Okay, wajah Luca Pacioli, lakaran dia Luca Pacioli, berasal daripada Itali. Okay, yang seterusnya ialah terangkan 3 kepentingan sistem maklumat peakonan kepada entiti perniagaan. Sistem maklumat peakonan adalah segala maklumat tentang peakonan berada dalam sistem tersebut. Contoh, kita nak dapatkan maklumat penyata kewangan seperti akaun perdagangan, akaun untung rugi, penyata kedudukan kewangan. Semua maklumat berada dalam sistem tersebut. Boleh kata one center. One center. Data-data peakonan ni akan dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Untungan setiap tahun, berapa aset dan sebagainya. Data-data ni akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu seperti pemilik perniagaan, pihak pengurusan, juru audit, dan pihak-pihak tertentu. Untuk kita faham lebih mudah sistem, saya ambil contoh seperti Microsoft Excel. Kita Microsoft Excel ni kita masukkan data peakonan, kemudian kita boleh generate data, boleh jadikan boleh kira berapa untung rugi, berapa aset, dan boleh kita buat perbandingan, boleh cari persen. So sistem maklumat peakonan ni lebih advance lah. Lebih banyak maklumat yang diperoleh. Itu dia punya ni lah. Sistem maklumat dia dipanggil AIS, Accounting Information System. So apakah kepentingan dia? Kepentingannya adalah kita boleh rujuk di muka surat 12. Di muka surat soalan yang sama ni di latihan minda. Kepentingannya adalah mengumpul dan menyimpan data mengenai transaksi peakonan. Macam urus niaga urus niaga peakonan. Seterusnya ialah memproses data untuk menjana maklumat yang berguna kepada pengguna penyata kewangan dan pembuat keputusan. Dia boleh proses data. Penyata kewangan ni adalah akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Kemudian adalah menyediakan kawalan secukupnya untuk menjaga keselamatan aset perniagaan. So daripada data ni kita boleh kawal berapa aset yang kita dah ada, berapa liability yang kita kena tanggung dan sebagainya. Kemudian adalah membolehkan juru audit memahami sistem yang diguna untuk menghasilkan penyata kewangan. Sistem yang diguna boleh ni lah. Juru audit ni untuk menyemak
okey, yang kita rekod ni sama ada betul atau salah, okey, adakah berlaku penipuan dan sebagainya. So jadi jurulaudit ni boleh, okey, memahami sistem tersebut, okey, memahami sistem tersebut untuk menghasilkan penyata kewangan. Seterusnya ialah membolehkan pakar dalam bidang percukaian merancang hal-hal berkaitan percukaian dengan tepat dan yakin. Okey, percukaian ni untuk inilah, untuk kita kira, untuk pihak percukaian ni kira berapa cukai yang perlu dibayar, okey, oleh perniagaan tersebut dalam tempoh setahun. Okey, so yang ni mudah, okey. Maksudnya data yang pengiraan cukai ni dapat dikira dengan tepat. Okey. Okey, so itu latihan minda 1.2. Latihan minda 1.3, okey, boleh rujuk muka surat 20. Okey, muka surat 20. Okey, so kita lihat soalan ni dalam bentuk okey, dia bagi satu pernyataan, so kita kena tentukan. Okey, kita baca soalan dia. Pernyataan berikut berkaitan dengan satu ciri kualitatif penyata kewangan. Tuliskan ciri kualitatif yang menepati pernyataan berikut. Okay, ciri kualitatif ni merujuk kepada macam mana kita nak hasilkan penyata kewangan, iaitu akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Boleh buat gambaran bahawa pihak luar ni boleh tahu. Okay, daripada gambaran penyata kewangan ni boleh menghasilkan keputusan. Okay, pihak luar boleh membuat keputusan daripada penyata kewangan ni. Okay, bukan sahaja pihak luar dan juga pihak dalaman. Okay, dari segi keuntungan, dari segi kerugian, dari segi kestabilan perniagaan tersebut. Okay, ada duit atau tidak. Okay, so ciri kualitatif ni ada dua. Okay, yang asas dan juga tertingkat. Okay, sebelum tu kita tengok dulu dia punya ciri kualitatif. Okay, yang dalam buku ni. So ciri kualitatif ni ada dua jenis. Okey, kat sini dia punya kualitatif asas, kualitatif tertingkat. Kualitatif asas ni mesti ada. Okey, nyata kewangan tu mesti ada ciri yang ciri ini, okey. Kerelevanan dan juga perwakilan benar. Kalau ciri kualitatif tertingkat ni kalau ada lagi bagus. Okey, kalau ada lagi bagus iaitu kebolehbandingan, kebolesahan, kebolefahaman dan juga pemasaan. Situasi yang pertama, okey, setiap butiran akaun dalam penyata kewangan syarikat jaya dapat dibuktikan dengan sokongan dokumen sumber. Okey, ni dia punya ciri kualitatif ni kebolesahan. Okey, kebolesahan. Okey, maksudnya dia punya kata kuncinya ialah boleh dapat dibuktikan. Okay, dapat dibuktikan dengan dokumen sumber. So dia kata dia punya ni kebolesahan. Kebolesahan. Okey, yang seterusnya ialah walaupun untung bersih perniagaan merosot berbanding dengan tahun lepas, namun Encik Teo tidak menyembunyikan kemerosotan tersebut ketika menyediakan penyata kewangan. Sebaliknya, dia mendedahkan segala urus niaga tanpa berselindung agar pengguna dapat gambaran yang tepat tentang butiran dalam penyata kewangan. Okey, ini adalah dia menghasilkan penyata kewangan tu secara telus. Okey, dia merujuk kepada perwakilan benar. Okey, dia adalah, jawapannya adalah perwakilan benar. Okey, perwakilan benar. Okey, dia punya ni jawapan dia. So kata kuncinya lah tidak menyembunyikan, okey, ataupun dipanggil telus. Okey, ketelusan. Okey, seterusnya ialah memberikan gambaran. Okey, gambaran yang tepat. Okey, gambaran yang tepat. Okey, kita lihat situasi yang seterusnya. Penyata kewangan syarikat ceria disediakan mengikut format pelaporan yang disyorkan oleh MASB, okay, Malaysian Accounting Standard Board, MASB, agar semua pengguna dapat membaca dan memahaminya dengan mudah. Okay, so ni di bawah kebolefahaman. Okay, ciri kualitatif ni adalah
kebolehfahaman. Okey. Okey, yang seterusnya ialah butiran akaun tahun lepas. Butiran akaun tahun kewangan yang lalu turut disertakan dalam penyata kewangan tahun semasa agar pengguna dapat membuat perbandingan prestasi perniagaan. Okey, yang ni kata kuncinya ialah membuat perbandingan. So yang tu adalah jawapannya kebolehbandingan. Okey, itu jawapan dia. Okey, soalan yang seterusnya ialah jelaskan secara ringkas sebab pihak yang berikut memerlukan penyata kewangan. Okey, pembekal, pemilik perniagaan dan juga agensi kerajaan. Okey, kita lihat satu-satu. Okey, kita boleh terus rujuk jawapan di buku. Okey, so dia punya ni sebab dia, kita lihat apa sebab dia. Okey, sebab dia nak penyata kewangan ni. Okey, kita lihat yang pertama, pembekal. Okey, pembekal. Okey, dia di bawah pengguna luaran. Okey, pengguna luaran. Okey, pembekal ni digunakan untuk menilai keupayaan dan kecekapan dalam pengurusan hutang perniagaan. Okey, sebelum memberi kemudahan kredit atau memberikan pinjaman kepada perniagaan berkenaan. So pihak pembekal ni senang kita faham ialah kita membeli barangan secara hutang. Okey, membeli barang secara hutang. So kita beli dengan dia tu. Okey, dia tu adalah pembekal. Okey, pembekal ni dia nak lihat penyata kewangan ni sama ada kita layak untuk diberikan kredit ataupun hutang. Okey, contoh kita beli barang RM1,000, kita terima barang dulu, mungkin seminggu 2 minggu kemudian baru kita membuat bayaran. So pihak pembekal nak tengok kita mampu ataupun tidak perniagaan ni boleh bayar. Okey, itulah kegunaannya adalah untuk menilai keupayaan dan kecekapan dalam pengurusan hutang. Okey, sebelum memberikan kemudahan kredit atau memberikan pinjaman kepada perniagaan berkenaan. Okey, hal ini penting untuk mengelakkan berlakunya hutang lapuk. Okey, hutang lapuk ni maksudnya tak boleh dibayar. Okey, kita tak boleh bayar. Okey, hutang lapuk. Okey, seterusnya ialah yang pemilik perniagaan. Okey, apa kegunaan pemilik, apa sebab pemilik perniagaan nak tengok penyata kewangan ni, ataupun akaun perdagangan untung rugi dan juga PKK, penyata kedudukan kewangan. Okey, kita lihat pemilik dalaman. Pemilik perniagaan ni adalah dia di bawah pengguna dalaman. Okey, pengguna dalaman. Okey, so pemilik merujuk kepada penyata kewangan untuk mengetahui, untuk mengetahui sama ada perniagaan memperoleh untung ataupun rugi. Okey, pemilik ni macam kita kita ada perniagaan, so kitalah pemilik. Okey, tujuannya untuk mengetahui sama ada perniagaan tu untung atau rugi. Okey, jumlah keuntungan atau kerugian dapat dikenal pasti. Okey, mengenal pasti semua sumber hasil perniagaan dan perbelanjaan perniagaan. Okey, so peniaga ataupun pemilik boleh melihat apakah perbelanjaan yang telah dilakukan, apakah hasil hasil perniagaan. Selain daripada jualan, mungkin ada komisen, mungkin ada dividen dan sebagainya. So itu pihak pemilik boleh dapatkan maklumat tu daripada penyata kewangan. Seterusnya ialah agensi kerajaan. Tujuan agensi kerajaan untuk melihat penyata kewangan. Pertama ialah penyata kewangan diperlukan untuk oleh agensi kerajaan untuk tujuan semakan dan juga percukaian. Pihak kerajaan ni melalui lembaga hasil ni, dia akan lihat kita punya keuntungan kita
So kita boleh kerajaan ni boleh nilai, okey, berapa yang boleh dikenakan cukai. Okey, adalah dia punya syarat dia. Okey, ada dia punya tu. Antara agensi yang memerlukan penyataan kewangan ni adalah LHDN. Okey, setiap negeri ada. Okey, lembaga hasil ni nak kutip cukai, bukan sekadar perniagaan. Okey, kita kalau kita kerja, okey, yang mendapat gaji pun boleh. Okey, individu yang mendapat gaji pun dikenakan cukai, dipanggil cukai pendapatan. Kalau perniagaan dipanggil cukai perniagaan lah. Okey, kalau LHDN merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk mentaksir dan memungut cukai pendapatan. Penyata kewangan digunakan oleh LHDN untuk tujuan pentaksiran cukai. Okey, untuk kira cukai lah. Okey, untuk kira cukai. Okey, itu tujuan dia, agensi kerajaan. Okey, nak lihat penyata kewangan. Okey, soalan seterusnya ialah nyatakan 3 pihak yang bertanggungjawab untuk menyediakan penyata kewangan. Okey, siapa yang kena buat penyata kewangan ni? Okey, ulang lagi sekali, akaun penyata kewangan ni merujuk kepada akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey, so ada 3 pihak, okey, iaitu pemilik, okey, pekerja, satu lagi adalah pihak luar. Okey, so kita lihat kat sini, dia jawapannya ada kat sini. Okey, penyedia. Okey, penyedia penyata kewangan. Okey, kita lihat satu-satu. Pihak pemilik perniagaan. Okey, pemilik perniagaan. Okey, jawapannya pemilik perniagaan, pekerja sendiri dan juga pihak luar. Okey, pihak pemilik perniagaan ni adalah bagi perniagaan yang kecil-kecilan. Okey, perniagaan kecil, contoh kedai runcit. Okey, menjual burger. Okey, biasanya pemilik yang hasilkan penyata kewangan. Okey, biasanya untuk volume yang rendah. Okey, maksudnya turnover ataupun jualan yang rendah. Okey, tak banyak lah. Okey, kemudian pekerja sendiri. Okey, pekerja sendiri bagi perniagaan yang volume perniagaannya tinggi. Okey, maksudnya jualan tu tinggi. Okey, volume jualan tinggi, banyak barang yang dijual. Okey, contoh pasar raya. So dia lantik pekerja sendiri. Okey, ada pekerja sendiri yang membuat rekod akaun, dipanggil kerani akaun. Okey, kadang-kadang dipanggil accountant. Okey, oleh yang demikian majikan akan mengupah pekerja, okey, untuk mengurus dan mengendalikan akaun penyata kewangan sama ada secara sepenuh masa ataupun separuh masa. Okey, yang ketiga ialah pihak luar. Okey, pihak luar ni bagi perniagaan yang tidak mempunyai accountant. Okey, kita contoh dia tak ni kan, mungkin perniagaan tu tak mampu untuk melantik accountant. Okey, so mereka akan melantik accountant bertauliah dari luar untuk mengendalikan laporan kewangannya. Okey, maksudnya dia carilah, okey, ada syarikat luar, okey, ada dipanggil firma, okey, firma accountant dilantik. Okey, so dibayar upah lah. Okey, dibayar upah kepada accountant ni untuk membuat akaun untuk kita, biasanya setahun sekali. Okey, setahun sekali perniagaan akan membekalkan maklumat, okey, maksudnya dokumen, okey, resit dan sebagainya, semua difailkan, catatan keluar masuk duit. Okey, keluar masuk duit. Okey, supaya accountant memahami operasi perniagaan. Seterusnya accountant dapat menyediakan laporan kewangan yang tepat dan yang relevan. Okey, so itulah, okey, siapa yang perlu, okey, siapa yang boleh. Okey, so kita menjawab soalan lah. Okey, nyatakan 3 pihak bertanggungjawab. Okey, pekerja, pemilik perniagaan bagi perniagaan yang kecil, kemudian yang kedua pekerja sendiri, okey, bagi perniagaan yang volume, okey, ataupun jualan yang besar, okey, ataupun perniagaan besar, okey, pasar raya dan sebagainya. Dan satu lagi adalah accountant, dipanggil pihak luar. Okey, bila perniagaan kita tak ada accountant, kita boleh lantik pihak luar untuk membuat penyata kewangan. Okey, so kita dah selesai latihan minda 1.3. Okey, semoga bermanfaat untuk semua.